Ini bab tentang malam qadar. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Zir katanya, saya telah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ceritakanlah kepadaku tentang malam qadar, wahai Abul Munzir, kerana sahabat kami ataupun guru kami pernah ditanya tentangnya. Dia menjawab, sesiapa yang beribadat sepanjang tahun, dia akan mendapat malam qadar itu. Faqala, maka berkatalah Ubay bin Ka'ab, rahimallahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Demi Allah, sebenarnya dia memang tahu bahawa malam qadar itu terletak pada bulan Ramadan. Musaddad menambahkan, tetapi dia tidak suka orang akan yattakilu, orang akan berpada dengan bulan Ramadan itu saja, yakni sehingga meninggalkan malam-malam yang lain untuk beribadat. Ataupun dia tidak suka orang bergantung harap kepada malam yang tertentu saja. Thumma tafaqah, kemudian kedua-dua perawi itu bersepakat, yakni untuk lafaz seterusnya ini kedua-dua perawi iaitu Sulaiman bin Harb dan Musaddad bersepakat. Apa yang mereka berdua bersepakat itu? Wallahi, ini kata Ubay, wallahi innaha lafi Ramadan, sesungguhnya malam qadar itu pada bulan Ramadan, yaitu pada malam 27. Dengan dia tidak mengistisnakan, yakni Ubay bin Ka'ab kata begitu dengan dia tidak kata insya-Allah. Dia kata malam 27. Dia tidak istisnakan, yaitu dengan mengatakan insya-Allah malam 27. Dia tidak kata insya-Allah begitu. Qultu, saya berkata, yakni kata Zir, wahai Abul Munzir, bagaimana kamu tahu malam itu? Kata Ubay, dengan tanda yang Rasulullah SAW telah ceritakan kepada kami. Saya berkata kepada Zir, apa tanda tu? Dia kata, matahari pada bagi malam itu kelihatan seperti talam, laisa laha syu'a, dalam keadaan tidak ada sinarnya, sampai ia betul-betul naik, sampai ia naik tinggi, maksudnya baru nampak sinar dia. Sebelum pada tu tidak ada sinarnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Dhamrah bin Abdullah bin Unais daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Unais, katanya, pernah aku berada di dalam majlis Bani Salimah, aku yang paling kecil di antara mereka. Mereka pun kata, siapakah yang boleh tanya untuk kita ni Rasulullah SAW tentang malam qadar? Peristiwa itu berlaku pada pagi 21 bulan Ramadan. Saya pun keluar pergi untuk menemui Rasulullah. Kebetulan saya mendapati Rasulullah SAW. Saya sempat bersama Rasulullah SAW pada ketika sembahyang maghrib. Kemudian kemudian saya bangun, pergi ke pintu rumahnya. Dia pun lalu dekat saya. Dia pun kata, masuklah. Saya pun masuk. Kemudian dihidangkan makan malam untuk dia. Fara'aituni akuffu anhu, aku pun masih ingat lagi, duk nampak lagi keadaan aku pada masa tu. Sebab ni dia cerita kemudian, pada masa tunya aku akuffu anhu, menahan diri daripada menjamah makanan yang dihidangkan kepada Nabi SAW itu, min qillatihi, kerana sedikitnya. Falamma faragha, bila Nabi SAW selesai makan, dia pun kata, nawilni na'li, tolong bawa kasut aku tu, ataupun selipar aku tu. Nabi SAW pun bangun. Aku pun bangun dengan dia. Dia pun kata, ada hajat kah? Saya kata, adalah. Satu kumpulan orang daripada Bani Salamah menghantar saya untuk bertanya, Tuan, untuk bertanya engkau tentang malam qadar ini. Nabi SAW pun tanya, malam apa ni?
Saya pun kata malam 22. Nabi SAW kata malam ni. Kemudian dia balik semula. Dia kata atau malam esok. Maksud beliau ialah malam 23. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Unais, katanya saya berkata, wahai Rasulullah, saya duduk di jauh lah, di padang pasir ataupun di kampung padang pasir yang jauh daripada bandar Madinah ni. Saya duduk di sana dan alhamdulillah saya menjaga sembahyang lah di sana. Walau bagaimanapun suruhlah saya, royaklah kau saya satu malam yang saya boleh turun mari ke masjid ni, masjid Nabi ni, jarang-jarang malam kepada dia kalau hak molek, mana gitu, tolonglah royak saya. Nabi SAW berkata turun mari malam 23. Faqultu libni, saya pun kata perawi kepada anaknya, bagaimana ayahmu buat? Yani Abdullah bin Unais tu, ayah dia tu Abdullah bin Unais lah. Perawi ni Muhammad bin Ibrahim daripada Ibni Abdullah bin Unais. Ayahmu buat ke mana? Dia kata ayah saya masuk ke masjid bila dia bersembahyang asar. Bila dia masuk pada ketika itu dia tak akan keluar lagi untuk apa-apa keperluan dia, sehinggalah dia selesai bersembahyang subuh. Apabila selesai dia bersembahyang subuh, dia akan mendapati kenderaan dia, binatang dia, yang ni kenderaan dia ada di pintu masjid. Dia pun akan naiklah kenderaan dia tu dan balik ke kampung dia. Gitulah cara. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, baginda bersabda, carilah malam qadar itu pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Pada yang ke-9 baki lagi daripada bulan Ramadan, atau yang ke-7 baki lagi daripada bulan Ramadan, atau yang ke-5 baki lagi dari bulan Ramadan. Qala fi babun fi man qala lailata 21. Ini bab tentang orang yang berpendapat malam qadar itu ialah malam yang ke-21. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf pada 10 hari di tengah bulan Ramadan. Fa'atakafa 'aman, pada suatu tahun itu dia beriktikaf sehingga tiba malam 21, iaitu malam yang mana dia keluar pada malam itu daripada iktikafnya. Dia pun kata, sesiapa yang telah beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kerana aku ada bermimpi, aku ada tengok malam tu, malam qadar itu. Lepas tu terlupa, kata dia. Dilupakan. Aku dilupakan. Wa qad ra'aituni. Tapi hak ingat laginya, kepada dia, aku nampak aku sujud pada paginya, pada pagi bagi malam qadar itu dalam air dan tanah. Bagaimanapun kamu carilah pada 10 akhir, dan kamu carilah pada malam yang ganjil daripada 10 akhir itu. Wa qala Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, hujan turun pada malam itu dan masjid hanya beratapkan di daun tamar. Fawaqafal masjid, tirislah masjid itu, tirih masjid. Abu Sa'id kata, dua mataku ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di dahinya dan di hidungnya ada kesan air dan tanah, iaitu pada pagi 21 Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah pada 10 akhir bulan Ramadan. Kamu carilah malam itu, malam qadar itu pada yang ke-9, yang ke-7 dan yang ke-5. Saya berkata, wahai Aba Sa'id, kata perawi, kamu lebih tahu
daripada kami tentang bilangan itu yang sebenarnya. Dia kata memanglah, kata dia. Qultu, ada. Jadi kalau begitu maknanya perawi dia kata saya tak jelas lah yang ke-9, yang ke-7, yang ke-5 itu apa maksudnya. Abu Sa'id berkata, bila berlalu 21 Ramadan, maka malam yang mengiringinya itulah malam yang ke-9. Dan bila berlalu 23 hari, maka malam yang mengiringinya itulah yang ke-7. Dan bila berlalu 25 Ramadan, maka malam yang mengiringinya itulah malam yang ke-5. Abu Daud berkata, saya tidak pasti adakah mana-mana daripada riwayat ini tersembunyi kepada saya atau tidak. Bauman rawa, ini bab orang yang meriwayatkan bahawa malam qadar itu ialah malam yang ke-17. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, carilah malam qadar itu pada malam ke-17 Ramadan dan malam ke-21, malam dan malam yang ke-23. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ini bab orang yang meriwayatkan malam qadar itu pada 7 yang terakhir dengan sanadnya. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam qadar itu pada 7 yang terakhir, 7 malam yang terakhir. Bab man qala sab'un wa 20. Ini bab orang yang mengatakan malam qadar itu pada malam yang ke-27. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malam qadar itu. Katanya, Lailatul Qadar itu ialah pada malam 27. Ini bab orang yang berpendapat malam qadar itu pada setiap Ramadan ataupun di sepanjang bulan Ramadan itu. Yang ini boleh kena ataupun boleh berlaku. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang malam qadar. Saya dengar pertanyaan dan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dia kata, hiya fi kulli Ramadan. Malam qadar itu ada pada setiap Ramadan. Satu maknanya setiap Ramadan, maknanya tiap-tiap tahun. Satu lagi mana dia, malam qadar itu ialah mungkin ada, mungkin terdapat pada di sepanjang bulan Ramadan itu. Di sepanjang bulan Ramadan. Mana tidak tentu malam ini, boleh jadi pada mana-mana malam di sepanjang bulan Ramadan itu boleh berlaku. Abu Daud berkata, Sufyan dan Syu'bah meriwayatkannya daripada Ishaq secara mauquf. Terhenti hadis itu pada Ibnu Umar. Mereka berdua tidak memarfu'kan, tidak mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikut dua orang perawi ini, hadis ini mauquf pada Ibnu Umar sahaja, bukan hadis marfu'. Tak apalah. Kita tengok semula. Ini tentang malam qadar, malam qadar. Bab tentang malam qadar. Malam qadar ataupun malam qadr, Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, orang katanya Lailatul Qadri pun, mana da tu mati pun ada juga. Sebab apa dinamakan Lailatul Qadar? Ada beberapa pendapat ulama. Antara lain kerana qadar itu makna malam ketentuan. Malam ketentuan. Malam Allah SWT menentukan apa? Rezeki. Dan dituliskan ajal. Dan segala perintah yang berlaku sepanjang tahun. Pada malam itu, kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah ditentukan
segala perintah yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa qaulihi ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam tu malaikat-malaikat turun meneruh, dan ruh turun pada malam itu dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, yakni membawa segala perintah. Mana boleh jadi kita kata qadar ini qadar ataupun qadr. Ada juga pendapat, ini pendapat yang kedua, yang mengatakan apa dikatakan malam qadar, kerana qadar itu qadar dia tu setara mana? Qadar itu makna kedudukan dia, darjat dia, martabat dia. Kerana besarnya kedudukan malam itu, besarnya martabat malam itu, sebab itu dipanggil mulianya martabat ataupun kedudukan malam itu, sebab itu dipanggil malam qadar. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sebab apa dikatakan malam qadar, yakni orang yang menepati kena malam itu, dia akan menjadi orang yang mempunyai qadar, yakni kedudukan ataupun martabat ataupun darjat yang tinggi, yang istimewa. Istimewa lah, kalau boleh malam tu orang tu istimewa. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kerana orang yang dapat malam itu, dia mendapat kelebihan. Qadar itu maknanya laha qadrun zaid fiha, mana dia mendapat satu qadar yang tidak dapat dihinggakan, tidak dapat dihitung betapa banyaknya pahala dia tu, nak banding dengan malam-malam yang lain. Itu maksud dia. Boleh jadi berlaku, boleh jadi berlaku. Itu perkara yang pertama yang perlu kita tahu tentang apa nama dia tu begitu. Itu yang keempat. Yang kelimanya, hak ni molek, hak ni pendapat ni Ana setuju. Ana pegang hak ni lah. Orang lain nak pegang hak lain pun tak apa, ikutlah benda ni. Ana pegang hak ni. Malam qadar ini ialah malam yang menentukan nasib manusia, iaitu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu dia. Malam Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran. Mana Quran inilah yang menentukan nasib manusia. Malam itulah kelebihannya apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala turun Quran, dan Quran itulah yang menentukan nasib manusia dalam dunia. Orang yang dapat kelebihan malam itu, Tuhan bagi kelebihan lah. Sebab besar sangat Quran ini, istimewa sangat, sehingga siapa bila-bila pun yang menepati malam tu akan dapat kelebihan. Sebab kita kata malam raya ke malam apa, cuti lah, banyaklah keistimewaannya. Kalau kita kata dalam dunia ni, kalau pemerintah, kalau kita kata raja lah, sultan, dia bagi pakak, kalau dia beri gelaran ke apa-apa kepada orang pada hari tu. Sebab apa? Adalah kelebihan dia. Jadi hak ni berkait dengan apa dia? Berkait dengan Quran. Kelebihannya yang disebutkan, kalau kita tengok dalam Quran tu, kita perhati semua, dia ada kaitan dengan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dia sebut situ. Apa ni? Anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam bulan Ramadan, tapi tengah hari ke malam. Dia sebut dalam ayat yang lain, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkati. Pada bulan Ramadan tu, tapi pada malam yang diberkati tu ke dia. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana itu pun berkait malam. Itu semua tu ada kaitan dengan apa? Berkaitan dengan Quran. Sebab itu yang jadi lebih sangat tu sebab Quran. Jadi Quran tu ada dengan kita lah ni. Kalau kita ikut pegang hak tu, maknanya bertuahlah kita, nasib baiklah kita. Dan kalau kita tolak hak tu, tak pakai hak tu, rugilah kita. Rugi. Itu hak sebenar. Orang yang kita duduk cari hak kebetulan malam tu hak Tuhan bagi kelebihan lah. Hak sebenarnya kelebihan tu ada dah dengan kita. Bila-bila masa tiap-tiap hari kita kena berpadu ke Quran tu lah.
Quran. Itu sebenarnya. Hak tu hak dikatakan malam qadar. Malam tu memang istimewa lah, asal turunnya hak mula-mula situ malam tu. Jadi Tuhan malam yang besar, malam yang istimewa, dia bagilah kelebihan kepada manusia ni. Tetapi hak dia bagi tu bukan bagi gitu saja, ada dah dengan kita. Quran ni kita boleh buat panduan. Kalau ikut Quran ni, bukan malam tu saja kita dapat kelebihan. Hak tu kelebihan malam tu hak Tuhan beri. Hak ni sampai ke bila-bila sepanjang hayat kita bertuah kalau ikut ni. Hak tu yang paling baik. Orang yang ikut hak tu pun qadarnya, darjat dia, martabat dia di situ adalah tinggi dan istimewa. Masuk belaka mana-mana hak tadi tu. Orang yang ikut hak ni, ajal dia, rezeki dia, apa pun semua baik belaka. Bertuah belaka. Tak ada rugi. Pendek umur pun bertuah juga. Panjang umur pun bertuah juga. Miskin pun bertuah juga. Kaya pun bertuah juga. Tulislah apa-apa, orang ni akan bertuah kalau ikut Quran. Itu maksud sebenarnya. Kalau kita pergi situ nampak semualah. Orang lain-lain tu pergi situ belakang. Pergi situ belakang. Dan nampaklah kaitan dengan kehidupan kita ni. Panduan hak Tuhan beri tu apa yang lebih sangat tu. Dan panduan tu bukan benda khayalan, benda hak tunggu setahun sekali, dah ada sama dah dengan kita ni. Itu maksudnya. Tak apalah. Dalam banyak-banyak malam ni, mengikut ulama ni, malam apa dia hak paling istimewa. Malam apa dia paling istimewa. Macam-macam yang disebutkan. Ada yang menyebutkan malam hak Nabi lahir, misalnya, di bawah dia sebut. Lepas pada tu malam Qadar, lepas tu malam Isra, lepas pada tu malam Arafah, lepas pada tu malam Jemaah, lepas pada tu malam Nisfu Sya'ban, lepas pada tu malam-malam yang lain tu serupa belaka, dia kata. Dia sebut sini. Ada dalam setengah-setengah kitab dia sebut gini. Yang pertama malam kelahiran Nabi, yang kedua malam Qadar, yang ketiga malam Isra, yang keempat malam Arafah, yang kelima malam Jemaah, yang keenam malam Nisfu. Hak lain-lain itu serupa. Ada juga yang berpendapat begitu. Tapi pendapat ini tak kemah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab ni sebelah tu dia sebut. Kalau kita tengok sebelah, dia sebut malam yang paling istimewa ialah malam Qadar. Hak tu betul. Sebab kalau malam kelahiran Nabi tu, dia tidak ada kena-mengena dengan malam Qadar. Nabi SAW tidak dilahirkan pada bulan Ramadan, dan itu khusus dengan dia saja. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Apa orang lain boleh tupai? Tak ada kena-mengena dengan malam tu. Tidak pula kata pada malam tu kalau beribadat ada kelebihan. Tak ada sebut dalam mana-mana Quran ke hadis pun tak ada. Hak ada sebut kalau lebih malam Qadar. Dengan itu malam Qadar itulah sepatutnya yang tepatnya, seperti kata ulama lain di sini dia ada sebut malam Qadar. Sebab Nabi suruh cari malam tu dengan ibadat. Ada kelebihan dia. Inilah dia kata afdalu layalis sanah. Malam yang paling afdal di sepanjang tahun. Lepas pada tu malam Isra itu pun berkait dengan Nabi juga, tapi besar maknanya kepada kita, ada kaitan dengan kita juga. Kepergian Nabi SAW pergi Mi'raj apa tu besar. Arafah waktu setahun sekali. Malam Arafah terutama kepada orang yang duduk di tempat tu, di situ. Malam Jemaah ada juga kelebihan dia. Tapi hak lebih tepatnya, hak paling banyak dalam banyak-banyak ni malam Qadar. Hak tu ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Tak boleh nak lawan hadis. Tak boleh nak lawan. Ada dia kata, dia sebut ni, dia ambil dalam kitab Mi'rajud Dirayah. Amalan pada malam ni menyamai 1000 amalan pada malam yang lain. Itu dia. Sa'id bin Musayyab kata, sesiapa yang sembahyang Isya pada malam tu boleh dah malam Qadar. Sembahyang Isya berjemaah, dia sudah dapat dah bahagian dia daripada malam itu. Kalau dia sekat tu saja, tapi tidak penuh lah, boleh lah kadar dia lah. Ada diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, dia kata kalau sembahyang Isyak dan subuh berjemaah, itu memang ada dalam hadis pun, memang ada, dapat dah. Malam Qadar malam tu kiranya dapat dah. Tidak kata saja dah malam tu, tapi kalau buat sepanjang malam lagilah banyak kita kata.
Dia kata tak apalah tu. Ke mana-mana pun orang Islam yang jaga semayang isyak dengan semayang subuh ni, dia akan jumpa juga dengan berjemaah. Dengan berjemaah, dia akan dapatlah malam qadar ni. Qadar tu lah, qadar tu. Ke mana-mana dapat dah kelebihan tu. Tapi nak kata sepenuhnya dengan sempurna, tidak juga. Sekadar dapat dah. Gitu. Lepas tu kalau semayang tarawih gapo lagi, tahajud gapo lagi, buat ibadat ngaji Quran kau gapo-gapo lagi, buat kebajikan kau, sedekah kau, malam tu bukan tengah hari, malam. Bukan tengah hari, malam. Malam tu ada kelebihan suku khusus istimewa. Setengah-setengah orang dia tak save pergi tengah malam, dia kata gelap. Tengah hari nak pergi dak. Kelebihan ni kelebihan malam, bukan tengah hari. Walaupun bulan puasa tu memang ada kelebihan dia juga, tapi hak ni lebih malam. Lepas tu dia sebut sini, ulama sebut tentang malam qadar ni, malam hak mana daripada bulan Ramadan tu, malam yang ke berapa? Tu khilaf banyak. Sampai 40 lebih pendapat. Ni dia sebut sini 40 lebih pendapat. Hak ni kata malam ni, hak ni kata malam ni, hak ni kata malam ni. Sampai 40 lebih pendapat. Pasal apa? Pasal Nabi tidak, walaupun ada dalam banyak hadis dia, adalah hak lebih daripada hak ni, lebih daripada hak ni, hak ni lebih daripada hak ni, tu ada. Tapi dengan tepatnya, semua tak ada khilaf, tak ada lagu tu. Dia ada, kadang dia kata gini, kadang dia kata gini. Apa tu lagu tu? Daripada situ kita dapat tahu bahawa malam itu dia bertukar-tukar. Tidak tepat pada malam tu saja. Hak dia kata malam ni khusus untuk zaman dia, pada masa dia, pada tahun hak berkenaan. Hak dia kata malam ni. Lepas tu sahabat kata tengok memang betul alamat tu. Sebab kita baca tadi, pagi esok tu Nabi sujud dalam air dan tanah lekat dahi dia. Hak tu khusus untuk zaman dia, bukan untuk sama-sama, untuk pada masa tu, pada tahun tu. Zaman dia tu pun bukan pada tetap hari-hari yang berkenaan, hari 21 kau ke apa. Dak. Sebab apa? Sebab dia royak lain-lain. Daripada situ kita tahu bahawa malam qadar ni tidak tentu. Apa yang buat tidak tentu tu? Supaya kita usaha, ada sampai 46 pendapat di dalam kitab Maraqil Falah. Ibnu Mas'ud berkata, ini pendapat yang pertama, iaitu malam qadar ni di sepanjang tahun boleh berlaku, tidak khusus dengan bulan Ramadan saja. Dalam hadis tadi pun kita baca kan, orang tanya Ubay bin Ka'ab, lagu mana? Ibnu Mas'ud kata lagu ni. Lepas tu kita baca juga hadis tadi, kita sudah terjemah dah. Ibnu Mas'ud ada kata malam yang tertentu juga. Tetapi dia pendapat di tempat yang lain dia kata sepanjang tahun. Ini pendapat Imam A'zam yang masyhur. Yang ini pendapat Imam Abu Hanifah yang masyhur daripada dia, iaitu malam qadar ini dia berputar di sepanjang tahun. Itu tak tentu kat mana-mana, tidak kata bulan Ramadan saja. Betul lah hak asal tu, hak asal tu Allah SWT waktu pada malam qadar itu memang pada bulan Ramadan. Lepas pada tu peredaran bumi, planet-planet dia tidak sama, dia bertukar-tukar semua. Di sepanjang zaman dia bertukar. Jadi keadaan itu atas dasar itulah jadi berbeza-beza. Walaupun asalnya memanglah pada bulan Ramadan, tetapi pada tahun-tahun yang berikutnya seterusnya dia tidak sama. Keadaan itu berubah. Itu rahsia dia, Allah SWT saja yang tahu apa dia buat lagu itu. Boleh jadi pada bulan Ramadan, boleh jadi tidak pada bulan Ramadan. Itu dia. Ada juga pendapat daripada Imam Abu Hanifah, dia kata pada bulan Ramadan, tetapi tidak tetap malamnya. Sepanjang bulan Ramadan itu boleh jadi berlaku, seperti yang kita tengok dalam hadis yang terakhir tadi. Memang dia kata di sepanjang bulan Ramadan itu boleh berlaku. Tetapi majoriti, hak kebanyakan ulamanya berpendapat, ni kita ambil hak kebanyakan lah. Kalau malah pun ambil hak kebanyakan,
Dia kata malam qadar itu ialah terletak pada 10 akhir. Ni hak kebanyakan, majoriti kata gitulah. Ada di antara mereka yang mengatakan malam ke-21, ada yang mengatakan malam 27. Dalam hadis sahih disebutkan carilah pada 10 akhir bulan Ramadan. Carilah pada malam yang ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Ada, itu sahih. Itu sahih. Begitulah. Zaid bin Thabit berkata malam yang ke-24, macam-macam. Ikrimah kata malam yang ke-25, macam-macam lah pendapat. Lepas tu dia mari sebelah ni, hak Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, sebut ni pun raikah pendapat yang pertama. Ni bahawa malam qadar ini ada dulu, pada tu tak ada dah, sudah masuk, tak ada dah. Pernah ada zaman Nabi, lepas tu tak ada. Ni dia sebut Mutawalli menyebutkan ini adalah pendapat Rawafid, pendapat Syiah, dan di kalangan Hanafiyah pendapat Fakihani. Tetapi Syekh Khalil Ahmad ni kata setakat yang kita duduk cari dalam kitab fiqh Hanafi tak ada sebut lagu tu, tak jumpa, tak tahulah dia kata ni pendapat ni mari mana, tapi dalam kitab fiqh Hanafi sebenarnya tak ada. Ini pendapat ni. Jadi kita nak katakan ini pendapat ada dalam mazhab Hanafi, tak ada lagu tu. Itu yang pertama. Ini tak betul. Yang pertama tu tak betul. Yang kedua, khusus 1 tahun saja. Itu pun berlaku di zaman Nabi SAW. Lepas pada itu tak ada. Zaman Nabi pun bukan semua, 1 tahun saja. Itu pendapat yang kedua. Ini pun tak betul. Ini pun tak betul. Sebab apa? Nabi bukan setahun dia suruh orang cari pada malam ni, cari pada malam ni. Bukan sekali, banyak kali, banyak tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, malam qadar itu khusus dengan umat ini sahaja. Ini sekumpulan ulama dalam mazhab Maliki pegang gitu. Itu betul. Itu betul. Ini khusus dengan umat ni. Tapi ada tiap-tiap tahun. Keistimewaan orang agung ni khusus untuk umat Muhammad. Kira-kiranya, hikmahnya ulama kata sebab orang zaman dulu kan umur panjang, dia boleh beribadat lama. Kita ni umur pendek. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi ganda lah, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu. Yang keempatnya, boleh jadi berlaku di sepanjang tahun. Ini masyhur daripada ulama Hanafi, dan diriwayatkan juga daripada sekumpulan ulama salaf. Ada berpendapat begini. Yang kelima, ini khusus dengan bulan Ramadan, tapi mungkin pada mana-mana malamnya. Tidak kata malam ganjil saja, tak 10 akhir saja, tak mana-mana malam, tapi khusus dengan bulan Ramadan. Yang keenam, malam tertentu, tetapi yang tertentu tu sama, tak pasti. Malam tertentu, misalnya kita kata tertentu 27, tapi pasti kok? Jelas kok? Tak. Kok sebenarnya di sisi Allah ada malam tertentu pada bulan Ramadan. Malam tu pada tu semua lah, bila-bila pun, tapi tidak jelas, tidak dijelaskan. Gitu. Hakikatnya Tuhan tahu malam tertentu, bukan berpindah-pindah. Ini pendapat An-Nasafi. Yang ketujuh, iaitu malam pertama bulan Ramadan. Ini disebutkan pendapat Abi Razin Al-Uqaili As-Sahabi, sahabat. Yang ke-8, iaitu malam separuh bulan Ramadan, tengah bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh Ibnul Mulaqin. Yang ke-9, malam nisfu Sya'ban. Ini disebutkan oleh Qurtubi dalam Mufhim. Ini tidak, tak lagi. Ini seperti tak ada kena-mengena. Yang ke-10, iaitu malam 17 Ramadan. Yang ke-11, malam tengah, 10 yang di tengah bulan Ramadan. 10 yang kedua lah. 10 malam yang kedua. Dan 3 kita bagi 3 kan? 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga. Kalau kita kata 30 lah. Jadi hak yang tengah tu, duduk situ. 10 hak tengah. Tak tahulah mana-mananya.
tapi dalam hak tengah. Yang ke-12 iaitu malam ke-18. Yang ke-13 malam ke-19. Yang ke-14 iaitu malam yang mula-mula daripada 10 akhir bulan Ramadan itu. Ini pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i. Dia cenderung kepada hak ni. Yang ke-15 serupa dengan ni juga. Serupa dengan hak ni juga. Tapi kalau bulan tu penuh, yang ni 30, maka malam ke-20. Tapi kalau bulan tu kurang, yang ni 29, maka malam yang ke-21 tu maksudnya. Tu. Yang ke-16 malam yang ke-22. Yang ke-17 malam ke-23. Ini ramai sahabat. Sekumpulan sahabat pegang hak ni. Dan tabi'in juga ramai pegang hak ni. 23. Yang ke-18 malam ke-24. Yang ke-19 malam ke-25. Ini Ibnul Jauzi menyebutkan, diriwayatkan daripada Abi Bakrah, sahabat juga. Yang ke-20 iaitu malam ke-26. Malam yang ke-26. Yang ke-21 malam yang ke-27. Yang ke-22 malam yang ke-28. Dan begitulah seterusnya. Panjang lah kena nak sebut tu, nak bilas tu. Banyak lah ni, 40 lebih. Tak payah sebut lah. Tak payah sebut. Cuma kita ambil orang-orang besar kan, macam Syafi'i tadi. Dia kata malam malam yang pertama daripada 10 akhir. Mana kalau bulan penuh malam ke-20. Kalau bulan tu kurang, yang ni 29 saja, maka malam ke-21. Gitu dia. Itu Syafi'i. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad pula kata dia berpindah pada separuh akhir. Separuh akhir daripada bulan Ramadan. Separuh akhir kalau kita bagi 15 yang pertama, 15 yang akhir, 15 dan seterusnya sampai ke akhir tu. Dalam tu dia kata gitu. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar kata, hak ni lah setakat saya tahu, kata dia, pendapat-pendapat ulama dia menyebutkan tentang malam qadar ini. Walau bagaimanapun sebahagiannya tu boleh kita kaitkan dengan sebahagian yang lain. Hak paling rajihnya, kata dia, hak paling kuat dari segi hujah lah, dalil berdasarkan hadis, iaitu malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Hak tu hak kuat lah, paling kuat dalam banyak-banyak pendapat tadi. Dan dia berpindah-pindah dalam hak 10 akhir ni. Hak paling diharapkan daripada 10 akhir ni pula hak ganjil, dan dalam hak ganjil saat ni mengikut Syafi'iyahnya malam ke-21 atau 23. Mengikut jumhur ulamanya 27 malam ke-27. Tapi oleh kerana bulan tu kan dia tidak sama kan, boleh jadi penuh, boleh jadi tidak kan. Sebab tu dia berbeza-beza tu. Boleh jadi kita kata malam ni mana 27, sebenarnya tidak 27. Sebenarnya tidak 27, 26. Jadi hak senangnya kita ambil belakang lah malam hak 10 akhir tu, ambil belakang hak senang. Lepas pada tu ulama khilaf pula, adakah tanda ni malam qadar ni nampak gapo-gapo ke, serah lagu mana ke, adakah boleh pakai kau tu? Itu pun satu persoalan juga. Ada yang mengatakan orang yang dia dapat malam nisfu, malam nisfu, malam apa ni qadar ini, boleh jadi dia nampak segala sesuatu. Saya tunjuk ke dia untuk sujud belakang, nampak tunduk belakang, luyuk tunduk belakang, segala pun dia nampak gitu. Ada yang sebut gitu. Tapi ini qila, ingat qila ni dalam istilah kitab ni mana tak kuat mana. Pendapat gitu je, tak boleh nak dipertanggungjawabkan. Ada juga yang mengatakan nampak cerah, cerah bercahaya belakang. Semua tempat yang gelap tu dia nampak. Boleh jadi orang lain tak nampak, dia tu nampak.
Gitu. Ini pun semua qila belaka ni. Tak boleh nak pegang. Ada juga yang kata dia dengar orang beri salam, tapi tak ada nampak orang. Dia dengar kecek, tak nampak, tapi kecek benda molek. Orang duduk ngaji kau misalnya, kecek ngaji kau, tapi tak nampak. Misalnya ada juga yang mengatakan malam qadar ini makna kalau dia berdoa tu, makna dimakbulkan doa dia. Dia dapati beberapa tahun kemudian dia doa tu memang dia boleh sungguh. Misalnya katakan amalan tu, dia ingat kembali amalan tu boleh jadi. Tetapi pendapat yang kemahnya kata semua tu tak boleh pegang belaka. Tak boleh pegang belaka tu, tidak mesti belaka tu, dan tidak syarat apa-apa. Boleh jadi tak ada gapo-gapo pun. Boleh jadi tak ada gapo-gapo pun. Dan benda saat ni kalau berlaku pun boleh jadi itu tipu daya syaitan gapo nak menggoda kita, nak suruh kita sedap hati. Boleh jadi pada malam 21 tu kita nampak gitu, padahal syaitan boleh buat tu. Boleh nampak cerah, boleh nampak gini-gini, boleh buat tu. Dia buat setara tu habui dia. Kita pun padahal lepas pada tu pakai tidur dah lah. Malam-malam tu muka kita boleh dah. Jangan gitu. Dia boleh jadi dia pedaya kita supaya kita tidak buat ibadat dah seterusnya. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Tak boleh pakai semua. Tak boleh pakai. Kalau ia pun senyap seorang sudahlah. Tak seduk yakin bahawa ini betul. Jangan. Kalau berdasarkan tanda tadi. Berdasarkan tanda tadi, tak ada, tak boleh pakai. Yang betulnya ini adalah rahsia Allah SWT. Cuma kalau kita nak boleh kesan pun melalui hasbah kata saat ni lah doa kita 10 tahun dulu. Memang kita dapati berjaya, kita dapat benda tu payah lah kita dapat. Boleh jadi kita ingat dulu, memang kita ingat. Boleh jadilah gitu, sekadar boleh jadi gitu je lah. Nak kata muktamad juga tak juga. Ada kalanya kita boleh tu tak ada doa pun boleh. Tak ada doa orang satu, tak ada untuk menjaga malam qadar ke apa pun boleh juga. Ada kalanya. Jadi benda tu tidak pasti berlaku. Cumanya bolehlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya misalnya pada hari Jumaat masa yang tertentu Nabi kata masa makbul. Kita tu adalah kita nak sesuatu tu, nak suruh molek gapo-gapo, kita doa pada masa. Lepas tu Tuhan boleh jadi. Kita kira Tuhan makbul lah doa kita. Harap gitulah. Jadi kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jangan bila kata dah dapat kan tak ada lah orang lain. Tak ada lah, dah moga boleh dah. Bersyukurlah. Kita minta lagi, maknanya lagi meyakinkan kita. Kita buat pula untuk benda lain pula. Hajat kita hak lain pula. Ikutlah apa-apa pun. Banyak hajat di dalam dunia ni. Terutamanya dalam keadaan sekarang ni, supaya orang Islam ni dapat naik semula. Orang Islam sejahtera, tidak lagi difitnah. Agama Islam semakin jadi naik, semakin hebat, semakin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar mudah orang kafir tu dapat hidayah. Tuhan bagi. Misalnya banyaklah benda kita nak. Tidak kata benda dunia saja. Tidak masalah anak bini saja. Hak lain-lain pun banyak boleh tahan tu kalau kita sudah selesai dah anak bini kita. Sebab kita sebagai orang Islam ni besar maknanya doa kita. Jadi kena carilah benda-benda gini tu, utamanya dalam keadaan ni orang Islam ni kan susah, dipandang serong. Hak itulah yang kita nak biar jadi molek. Tak apalah. Ni riwayat hak mula-mulanya adalah banyak-banyak kita sebut tadi kat Ibnu Mas'ud, tok guru kepada Imam Abu Hanifah lah tu. Dari segi silsilah dia di kalangan sahabat kat tok guru nombor 1 bagi mazhab Hanafi ni kat Ibnu Mas'ud. Sebab itulah Imam Abu Hanifah berpendapat gitu. Ni tengok, ni pegangannya. Zir kata, aku kata kepada Ubay bin Ka'ab, tolong royak kat aku malam qadar ni, hai Abul Munzir. Tok guru kita tu, yakni Ibnu Mas'ud lah, orang tanya dia. Dia kata sesiapa yang buat ibadat sepanjang tahun, dia akan kena, dia akan dapatlah malam qadar. Bermakna malam qadar ni sepanjang tahun, bila-bila, tidak khusus dengan bulan Ramadan saja. Ubay bin Ka'ab kata,
rahimallahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati dia. Dia tidak kata dia tak betul, dia pelawak, dia dia tak kata gitu. Moga sama-sama sahabat kan ni. Dia pandangan molek, semoga Allah merahmati dia. Dia kata dia faham benar bahawa benda ni bulan Ramadan, tapi hak sebenarnya dia kata gitu tu mana dari segi kelebihan Allah SWT nak beri ni bila-bila saja atas Allah SWT. Kalau kita tengok kita ikhlas, boleh jadi malas malam hak tidak bulan Ramadan pun dia nak beri nilainya sama dengan setahun kita buat. Boleh jadi kalau kita ikhlas. Bila-bila Tuhan ni nak bagi kelebihan, dia tidak kata bulan Ramadan saja. Dia takut orang duduk tumpu pada bulan Ramadan saja, bulan lain tak cara. Dia kata begitu. Padahalnya Ubay bin Ka'ab kata dia tahu ni benda ni bulan Ramadan hak khususnya, tapi dia rakyat ni atas dasar makna umum, rahmat Allah, kelebihan pahala yang Allah SWT boleh beri kepada seseorang itu tidak khusus dengan bulan Ramadan saja. Ini bergantung kepada keikhlasan seseorang itu. Bila-bila pun Tuhan boleh beri banyak sikit ni atas Tuhan. Atas Tuhan. Cuma hak bulan Ramadan tu, hak malam Qadar tu dia sebut dalam Quran dengan jelas. Hak tu hak lebihnya. Hak malam lain ni tak ada. Lepas tu dia pun sebut hak ni pada bulan Ramadan kata dia 27. Ubay bin Ka'ab. Sebab itulah hak kebanyakannya jumhur ulama kata 27. Misalnya tengok sini. Ubay bin Ka'ab kata 27 dan dia tidak mengistisnakan. Dia tidak kata insya-Allah malam 20. Dah. Mana yakin benar dia tu, kira-kira dia kata begitu tu. Lepas tu dia bertanya, "Mutahu mana gitu?" Dia kata dengan tanda. Jadi kira-kiranya hak ni semua lagu ni kah? Hak ni lebih khusus dengan hak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tanda tu, iaitu tanda malam 27 tu pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi esok ke tu matahari dia naik tu dia merah gitu. Tak ada cahaya. Bukan cahaya, sinar dia. Hak pecah-pecah dia. Sinar tu kan pecah dia tu tak ada. Kita boleh tengok macam bulan kan? Ada ketikanya bulan tu apa cerah kita boleh tengok gitu. Matahari tu pun kita tukar dengan macam bulan yang gitu. Dia tak ada sinar dia. Mula-mula tubik. Lepas kecuali setelah naik tinggi barulah dia ada sinar. Hak ni khusus berlaku di zaman Nabi. Kalau di zaman lain mesti kau gitu. Hak ni adakah untuk zaman-zaman lain, tahun-tahun lain selepas Nabi hak ni alamat ni menjadi alamat yang tetap? Tidak. Sebab hak lagu ni, keadaan lagu ni tidak bagi malam yang ke-27 pun boleh berlaku. Kadang-kadang kita tengok matahari hak seumpama ni pada bulan-bulan yang lain pun ada berlaku. Jadi apakah hak tu? Kita nak kata malam dia tu malam Qadar? Jelasnya yang lebih tepat di sini dia merujuk kepada yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana pernah berlaku di zaman Nabi dan tanda dia gitu, Nabi sebut harap-harapnya kalau berlaku pada bulan Ramadan yang lain begitu keadaannya, mudah-mudahan yalah. Tapi tidak pasti juga. Tidak pasti juga. Hak ni hak zaman Nabi royak gitu. Yalah waktu sekat tu je. Tapi hak malam lain boleh jadi, mudah-mudahan sekadar tu je lah. Lepas pada tu cerita Abdullah bin Unais ni kata aku pernah duduk dalam majlis puak-puak Bani Salimah. Aku hak paling kecilnya dalam puak-puak dia tu. Ramai-ramai tu kata siapa dia boleh pergi tanya Rasulullah ni tentang malam Qadar ni. Ni peristiwa dia berlaku pada pagi 21 bulan Ramadan. Pada pagi 21 daripada bulan Ramadan aku pun keluar. Betul lah pergi. Dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib. Lepas tu dia pergi sampai pintu rumah dia. Dia pun lalu dekat aku. Maknanya aku sapa dulu lah, aku duduk kat pintu dia tu, dia pun lalu. Dia pun kata masuk. Mudah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tengok budak kecil, besar juga. Kecil pun mana orang boleh pesan dah lah. Boleh pesan apa-apa. Dia pergi. Masuk. Aku pun masuk. Dia suruh masuk. Masuk, orang pun hidang makanan kepada Nabi. Asyak tu mana makan petang, makan malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ni lepas maghrib. Tengok sini. Itu apa panggil makan malam dia ni lepas maghrib. Tapi ada kalanya ni makan sebelum pada tu tak pasti. Ada kalanya lepas isyak.
Tapi dalam hadis ni menunjukkan dia makan ni lepas maghrib. Lepas maghrib. Saya pun kata dia, walaupun dia masih kecil lagi, tidaklah tua, masih kecil lagi, kira budak dah lagi. Mana dia cerdik. Dia fikir, dia tengok, aku dah ingat lagi, aku tak jamuh makanan. Sebab apa? Sikit je. Waktu bik tu sikit. Jadi macam mana kalau aku jamuh, jadi sikit benar lah. Jadi dia beradab dengan Nabi SAW ni, dia tengok saja. Dia tak jamuh. Padahal Nabi suruh makan sekali lah. Dia tak sih. Dia tengok saja. Bila Nabi selesai, Nabi pun kata, mari selipar tu, mari kasut. Lepas tu dia pun bangun. Aku pun bangun juga dengan dia. Dia pun tanya, ada hajat kau? Dia pun tanya, ada hajat kau? Maknanya tidak semesti hajat ni nak tanya, dia tanya orang mari, tanya selalu. Masuk dalam rumah dulu, lepas makan dulu, kira-kiranya ajak makan, lepas tu baru tanya hajat. Boleh lah gitu, molek. Adab tu, tidak kata kejut, gaya selalu dah. Boleh. Kalau kita tengok sini cara dia tu, Nabi tanya hajat dia selepas semua tu. Berapa lama dah tidak tengok ni, baru dia tanya ada hajat ke? Boleh kita kata begitu. Dan kita nak raya hajat kita pun tidak semesti jumpa tu gaya selalu atas muka tu dah. Tak mesti gitu. Itu dari segi adabnya berlalu, slow. Lepas tu ya, lebih tenang lagu tu. Saya pun kata adalah satu kumpulan puak-puak Bani Salimah ni atas saya ni, katanya, untuk bertemu dengan Rasulullah ni, nak mereka suruh saya tanya tentang malam Qadar. Nabi pun kata, malam berapa malam ni? Malam ni malam yang ke berapa? Saya pun kata malam yang ke-22. Malam ni. Nabi kata malam ni. Lepas tu dia pun kata pula, atau malam esok. Atau malam esok. Maksud beliau malam yang ke-23. Jadi apa yang jadi malam ni atau malam esok tu? Sebab bulan tu kan boleh jadi 30, boleh jadi 29. Situ beza dia. Jadi 27 tu berbeza duduk pada situ. Boleh jadi 27 dah, boleh jadi tidak kan? Dia bergantung kepada bulan. Sebab tu Nabi kata malam ni ataupun malam esok. Maknanya bergantung pada keadaan bulan. Jadi maksud Nabi SAW sini nak ayatnya iaitu malam yang ke-23. Tu. Jadi orang yang kata malam yang ke-23 nya, pegangan dia hak ni lah, antara hadisnya, pegangan dia. Dia ada hadis lah. Tidak dia kata pendapat dia gitu saja. Tak boleh beri pendapat tak tu kalau benda lagu ni. Dia kena ada dalil. Jadi apa yang hak ni gini-gini? Sebab hadis ni berbeza-beza. Apa yang hadis ni berbeza-beza? Sebab tahun tu tidak serupa. Tahun tu tidak serupa. Dan keadaan malam Qadar ni dia berpindah-pindah. Itulah yang kita dapat faham. Kalau lah dia tetap, mestilah gitu sama. Apa yang dia royak lain-lain. Dengan sebab itulah kita kata orang yang mengatakan tetap tu tidak berapa tepat. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis ni sebut tidak tepat. Kadang malam ni, kadang malam ni. Nak royaknya tidak berubah-ubah dan berbeza-beza kedudukannya itu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Unais Al-Juhani lagi. Dia kata saya duduk kampung, saya alhamdulillah lah di kampung tu semaya jaga, tapi nak marilah dekat Nabi ni walaupun jauh, kalau boleh royak malam gapo dia hak molek. Nak mari. Ni cerita ni malam pada bulan Ramadan. Nabi SAW pun kata mari malam 23 lah. Dia kata gitu. Padahal dia royak saya ni susah nak mari, saya jauh. Kalau sana pun saya buat juga, tapi nak marilah, nak ambil kelebihan ni masjid Nabi ni dalam hak banyak-banyak. Bila kalau hak molek? Dia tanya gitu. Nabi kata 23. Daripada situlah sahabat-sahabat faham malam 23 tu lah. Kalau tidak apa-apa dia royak pada orang ni malam 23. Tentulah ada keistimewaannya. Orang tu bukan boleh mari dan nak malam. Dia royak tu kalau nak mari, nak dapat kelebihan, mari malam tu. Mestilah malam 23 lah kira-kiranya. Situ dia faham. Lepas tu orang pun tanya. Aku tanya, kata kepada anak dia, ayahmu buat lagu mana? Ayah saya bila dia dapat tahu daripada Nabi SAW, kemudian lepas tu tiap-tiap tahun dia buat gitulah. Dia pergi masjid Nabi, lepas asar masuk, lepas asar tu kat masuk juga, ajak dia gapo pun dia tak rubik dah, kecuali kalau nak buang air lah.
Ajak-ajak biasa dah skala mudah cong pergi ni dok mana dia beriktikaf. Dia pergi pakai duduk dalam masjid tu beriktikaf sampai sembahyang subuh. Bila selesai sembahyang subuh barulah dia akan mendapati kenderaan dia di luar masjid tu ada. Mana dia bersedar lah ke anak-anak dia, buat marilah ke ayah. Pagi tu kat buat marilah unta kau gapo kau kuda kau. Nak kelik. Gitulah bahasanya. Lepas pada tu dia akan naik kuda tu kat balik. Tiap-tiap malam lepas pada tu, lepas pada Nabi tak ada pun dia buat lagu tu. Tiap-tiap malam ni 23. Tiap-tiap tahun. Lagu tu lah cara dia. Lepas asar dia masuk asar duduk situ. Iktikaf lah. Sampai ke pagi lepas subuh baru dia kelik. Itu cara. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, carilah pada 10 akhir bulan Ramadan. Pada yang ke-9 baki lagi daripada bulan Ramadan. Baki lagi. Kalau kita kata 10 akhir tu baki lagi 9. Mana 21. Malah 21. Baki lagi 7. Boleh jadi juga. Iaitu malam yang ke-23. Baki lagi 5 daripada bulan Ramadan. Yakni iaitu pada malam yang ke-25. Itu makna baki lagi 5, malam yang ke-25. Ini kalau kita mengambil kira bulan itu penuh, yakni 30. Kalau kita mengambil kira 29, jadi berubah dah sikit. Itulah kadang-kadang dalam hadis tu atau gini tu. Sebab dia berubah. Sebab bulan tu tidak tetap 30 semua penuh semua. Sebab bulan Islam ni antara 29 dengan 30. Tu dia tak pergi 31. Tak ada. 29 30. Lepas tu pendapat orang yang mengatakan malam yang ke-21 pula ada juga lagu tu. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf 10 hak tengah bulan Ramadan. Pada satu tahun tu dia beriktikaf sehingga sampai malam ke-21, iaitu malam dia keluar daripada iktikaf dia tu. Hak ni hadis ini ada waham sedikit. Hak sepatutnya dalam taklid kitab kita ni muka surat 171 dia ada sebut juga. Sepatutnya malam ni hak betulnya iaitu pagi yang ke-20, bukan pagi yang ke-21 tu. Tu. Pagi yang ke-20 iaitu malam dia keluar padanya daripada iktikafnya. Maknanya malam ke-20 pagi esok. Bukan 21. Mana kalau 21 pagi tu mana 22 dah lah jadi. Bukan gitu. Dia pun kata sesiapa yang sudah beriktikaf dengan aku hak 10 hak tengah bulan Ramadan tu, tak apalah, biar dia terus iktikaf lagi 10 hari ni. Sebabnya aku mimpi, kata dia, malam qadar tu. Mana malam yang tepat lah mimpi tu, tapi terlupa. Allah SWT pun lupa malam tepat tu 21, 23 ke 25 ke 27 dengan tepat tu. Hak tepat tu terlupa. Tuhan bui jadi terlupa. Tapi hak duduk ingat lagi. Hak Tuhan bui gambaran dalam mimpi tu, aku tengok dalam mimpi tu aku sujud paginya. Lailatul Qadar tu malam tu lah. Tanda dia lagu mana? Pagi tu aku sujud pada semayang pagi dia tu dalam air dan tanah. Dia koyak. Dia carilah kalau lagu tu, carilah 10 akhir. Carilah pada malam ganjil 10 akhir. Abu Sa'id pun kata hujan malam tu. Lepas pada Nabi SAW koyak gitu tu hujan malam tu. Masjid ni, masjid Nabi ni atap dianya dengan daun taman gitu je. Jadi tirilah masjid tu, masuk dalam masjid tu air. Sekali tidak hujan. Abu Sa'id pun kata, aku pergilah sembahyang subuh. Pergi sembahyang subuh, mata aku ni, dua mata aku ni tengok memang di dahi Nabi, di hidung Nabi ada bekas tanah dan air pada pagi 21. Maknanya malam 21 lah. Malam 21. Malam 21 di sini. Sebab pagi tu berlaku gini. Tanda tu ada. Sebab Nabi hak tanda tu dia ingat. Tapi malam tu dengan tepat, malam 21, 23, 20 berapa ke hak tu dia, hak tu terlupa. Dengan tepat itu. Tetapi tanda ada. Jadi bila sahabat ni ikuti, dia tengok hak tanda lagu tu malam 21. Maknanya kira-kiranya
malam qadar bagi tahun itu di zaman Nabi SAW ialah malam 21. Gitu. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia suruh cari, Nabi suruh cari pada 10 akhir bulan Ramadan. Carilah pada yang ke-9 akhir, yang ke-9, yang ke-7, yang ke-5. Mana di akhir bulan. Malam ni kena ingat lah, malam ni kalau kira Islam ni, dia dulu. Jangan kira malam ni malam hak dia tu, jangan. Misalnya kita kata hari ni hari Selasa. Ni malam ni bukan malam Selasa, malam Rabu. Malam Rabu sebab esok hari Rabu, orang panggil malam Rabu. Jadi kalau hari ni kita kata berapa hari bulan? Kita kata hari ni kita kata 20 hari bulan, hari Selasa. Malam ni malam 21 ni. Esok tu hari 21. Ni malam 21. Katakanlah kalau hari ni 20, malam ni malam 21. Gitu. Esok malam 22. Gitu. Dia kira malam tu. Dia kira malam. Dah start dengan malam. Hari dia, hari mengikut ni hak Islam, bukan start dengan siang. Tapi kalau hari hak mengikut hak biasa ni, hak kita guna sekarang ni, hak orang putih ni pun dia tidak start siang juga. Dia start 12 malam tu, lepas pada tu AM hak tu. Jadi gelap lagi juga, tidak nak kata siang. Dah. Tapi hak lebih jelasnya hak Islam ni, malam ni malam hari sampai subuh tu malam, lepas pada tu kat siang. Jelas lagu tu. Lepas tu sahabat ni, apa ni, orang yang bertanya dia tidak faham yang ke-9, yang ke-5, yang ke-7 ni kira kok mana? Kira kok mana? Dia kata bila berlalu 21, maka hak selepas dia tu maknanya hari malam yang ke-9 lah. Bila berlalu 21 Ramadan, hak malam tu maknanya malam yang ke-9 lah tu. Kata dia. Malam yang ke-9. Dan kalau berlalu gini-gini, seperti kita sebut tadilah, sudah terjemah dah. Abu Daud berkata, saya tidak pasti adakah ada sesuatu yang tersembunyi kepada saya ataupun tidak. Sebab apa Imam Abu Daud komen gitu? Sebab tidak jelas hadis ni. Cuba kita tengok dalam kitab ni, qala Abu Daud, apa makna kalam Abu Daud ini? Sebab dia tengok hadis ni bercanggah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqat. Dan Abu Sa'id sendiri pun dia pun tidak jelas juga hati dia tu. Aw lam yakhfa alayya minhu syai'. Adakah tersembunyi kepada saya daripada hadis ni sesuatu yang boleh jadi betul makna dia tu, ataupun ada sesuatu yang tak kena, kata dia. Jadi yang jadi gini ni apa sebab? Sebab berlakunya kerana salah seorang perawi lah, perawi dalam sanad ini. Gitu. Sebab itulah berlaku kemuskilan di situ. Sebabnya dia kata dalam hadis yang lalu ada sebut Lailatul Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan, iaitu pada setiap malam yang ganjil, bahkan pada malam 21 saja. Sebut gitu dalam riwayat yang dulu. Ni ada sebut macam-macam ni pula. Tapi kalau kita terima hak ni pun tidak jadi masalah sebenarnya. Kalau terima hak ni, sebabnya dia berbeza-beza tu mengikut satunya bulan tu tidak sama. Yang keduanya kemungkinan berlaku tu bukan sesuatu yang tetap, gitu. Bab man rawa, ini bab orang yang meriwayatkan malam qadar itu malam yang ke-17 pula. Ada juga. Ni riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Sebab itulah Ubay bin Ka'ab kata dia tahu bulan Ramadan, tapi dia takut orang duduk tumpu pada bulan Ramadan. Misalnya tengok sini, Ibnu Mas'ud kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, kamu carilah malam qadar itu pada malam 17. Dia tak tahu. Dia sendiri yang meriwayatkan gini. Dan malam ke-21 dan malam ke-23. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia. Maknanya kira-kira hak ni lah hak lebih diharapkan. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini ni pada tahun yang tertentu, bukan untuk semua tahun. Sebab dalam riwayat yang lain pula ada 7 yang akhir pula. Kamu carilah malam qadar ni pada 7 yang akhir pula. Riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan
kamu carilah malam qadar itu, tentang malam qadar, dia kata malam qadar itu malam yang ke-27. Pula hak ni lah hak kebanyakan ulama pegang, dan hak paling banyak dalam banyak-banyak hadis ni, hak paling banyaknya menyebutkan tentang malam qadar ni 27. Tu hak paling banyak. Dan malam qadar itu boleh berlaku pada setiap Ramadan. Setiap Ramadan ni mana tiap-tiap tahun. Itu satu mafhumnya. Satu lagi mafhumnya di sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan boleh jadi malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga, boleh jadi. Mana tidak kata 10 akhir saja. Walaupun 10 akhir itu lebih kerap berlaku ataupun lebih diharapkan. Sekadar tu. Tapi nak kata dengan tepat itu situ saja tak juga. Boleh berlaku di sepanjang bulan Ramadan itu. Gitu maksudnya. Inilah maksud riwayat yang terakhir, iaitu daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, saya duduk dengar orang tanya tu, dan jawapan Nabi tu saya dengar. Dia kata malam qadar itu di sepanjang bulan Ramadan boleh jadi ada. Situ. Ni kesimpulan. Hak akhir sekali dia mari hak ni. Dia mari hak ni, hadis ni. Yang ni hak boleh jadi berlaku. Sebelum pada ni malam ni hak ni boleh jadi berlaku. Dan daripada hadis ini juga dapat difaham malam qadar ini ada pada setiap bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan zaman Nabi saja, atau bukan bulan Ramadan yang tertentu saja. Tak. Sepanjang zaman. Itu maknanya fi kulli Ramadan ni sepanjang zaman lah. Pada tiap-tiap bulan Ramadan. Itu kelebihan yang Allah SWT nak bagi kepada umat ni. Jadi tentang hadis ini ada khilaf dari segi sama ada ia mauquf ke ataupun marfu'. Iaitu Sufyan dan Syu'bah beriwayatkan daripada Abi Ishaq bahawa hadis ini berhenti sekat Ibnu Umar saja. Maknanya ini seseolahnya kata-kata Ibnu Umar, berhenti sekat Ibnu Umar. Tetapi hak tadi kan hak tadi Musa bin Uqbah meriwayatkan daripada Abi Ishaq, dia kata hadis ini Ibnu Umar kata orang tanya Nabi, aku duduk dengar, Nabi jawab. Maknanya hadis itu marfu', bukan pendapat dia saja. Bukan pendapat dia saja. Lepas tu kita kata lagu mana khilaf? Khilaf ni perawi lah. Sebab ada ketikanya perawi dua orang dia dengar Ibnu Umar kata begitu saja. Dia tidak kata Nabi kata. Tetapi Ibnu Umar tu nak kata gitu, takkan dia boleh kata benda lagu ni mengikut pendapat dia. Mestilah dia dapat tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada ni hak riwayat hak marfu', iaitu riwayat yang dikemukakan oleh Musa bin Uqbah daripada Abi Ishaq. Anak murid Abi Ishaq ni ramai, antaranya Musa bin Uqbah. Berdasarkan riwayat Musa bin Uqbah, hadis ini marfu'. Selesailah masalah. Kalau katakanlah tak ada hak marfu' ni, hanya ada hak mauquf saja, dan Ibnu Umar kata lagu ni, Ibnu Umar saja kata, kita kena faham hadis ini orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf tapi pada kira-kiranya marfu' juga. Sebab apa? Seorang sahabat tak akan mengeluarkan pendapat sendiri dia. Sebab dia tak boleh keluar pendapat benda lagu ni. Ini termasuk dalam perkara yang orang panggil mala majalalahu lirra'yi. Perkara yang tidak ada ruang untuk digunakan fikiran. Tak boleh. Hak ni mesti kena dengar daripada Nabi baru boleh royak. Tentang dosa pahala kita tak boleh royak. Dosa sekian-sekian banyak, boleh pahala sekian-sekian banyak, tak boleh. Tersudut royak alih setengah mana pun, sahabat pun tak boleh. Kalau ada sahabat kata gitu, riwayat tu sahih, kita akan kata ini mauquf fi hukmil marfu'. Mesti sahabat ni dia dengar daripada Nabi. Cuma dia nak rekah cerita, dia royak. Sebab kita buat semaya gini-gini, takkan kita nak royak setiap kali kita semaya kita kata Nabi buat lagu ni. Kita semaya tu ikut Nabi dah lah tu. Orang tengok kita, kita semaya misalnya, kita ikut Nabi, tidak semesti royak daripada Nabi. Tapi kita nak tahu mana semaya lagu tu, kita tahu daripada Nabi juga. Jadi cara rekahnya royak dia semaya lagu tu. Tapi nak semaya tu boleh kau rekah sendiri, tak boleh dia semaya lagu tu mestilah dia tahu Nabi buat gitu. Gini kalau sahabat, itu kaedah dia. Kalau kata mauquf pun tak jadi masalah. Kalau kata marfu' lagilah tak ada masalah. Mana hadis ini boleh pakai kedua-duanya. Lepas tu babun fi kam yaqra'ul Quran. Wallahu a'lam.